Pada hari ini cikgu nak sambung pengajaran cikgu dalam tajuk isi padu. Baik, seperti yang cikgu terangkan sebelum ini, isi padu ialah ukuran besarnya sesuatu ruang. Jika kamu belum melihat video yang lepas, kamu boleh lihat link yang cikgu sediakan pada ruang description. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, kita kena kenali dulu ciri-ciri yang terdapat pada bentuk kubus dan kuboid yang akan kita gunakan dalam tajuk isi padu ini. Baiklah, yang pertama kubus. Okey, kita perhatikan semua sisi sama ukuran. Okey, seperti mana segi empat sama. Ciri yang ada pada bentuk kubus, semua sisinya adalah sama ukurannya. Manakala kuboid pula, sisi yang bertentangan sama ukuran. Okey, seperti mana kalau bentuk dua dimensi, kita boleh lihat pada bentuk segi empat tepat. Okey, kita perhatikan ciri-ciri tersebut. Baik, yang pertama kubus. Kita lihat panjangnya. Okey, yang berwarna merah itu sama dengan sisi yang bertentangan dia, 4 cm. Juga sama dengan yang setentang dengannya, 4 cm. Okey, lebarnya. Lebarnya yang warna biru sama dengan lebar yang lain, 4 cm dan 4 cm. Okey, ini adalah ciri kubus. Semua sisi sama. Begitu juga dengan tinggi. Okey, jadi semua sisinya adalah sama. Okey, manakala kuboid pula, kita perhatikan sisi yang bertentangan sama ukuran. Yang berwarna merah itu adalah panjangnya. Okey, jadi setiap panjang yang ada pada kuboid sama ukurannya, 15 cm. Okey, ini adalah perkara yang sangat penting yang perlu setiap murid kuasai dan tahu serta faham ciri-ciri yang terdapat pada bentuk kubus dan kuboid. Seterusnya lebarnya, 4 cm. Jadi lebar yang lain juga adalah 4 cm. Okey, kemudian tingginya 3 cm. Jadi tinggi yang lain juga adalah 3 cm. Ini adalah maklumat penting yang perlu kita kuasai untuk mencari maklumat bagi menyelesaikan rumus isi padu nanti. Baiklah, kita teruskan dengan rumus isi padu. Juga cikgu telah terangkan dalam video sebelum ini rumus isi padu. Bagaimana rumus ini terbentuk. Okey. Rumus isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Baiklah, contoh soalan. Raja di bawah terdiri daripada gabungan 3 buah pepejal. Hitung isi padu seluruh rajah itu. Baiklah, langkah pertama, kita perlu kenal pasti kehendak soalan. Apa yang soalan ini inginkan? Kita lihat pada ayat yang terakhir, hitung isi padu seluruh rajah itu. Okey, dia nak kita hitung ataupun kira isi padu seluruh rajah itu. Isi padu, kita tahu rumus isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Kemudian seluruh rajah. Seluruh rajah bermaksud kesemua bentuk yang ada pada gambar rajah tersebut. Jadi kita boleh kategorikan setiap bentuk dengan menamakannya sebagai A, B dan C. Okay, bentuk yang pertama kita namakannya A, bentuk yang kedua B dan bentuk yang ketiga C. Langkah kedua, kenal pasti dan lengkapkan panjang, lebar dan tinggi. Baiklah, isi padu tadi adalah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kita kena kenal pasti dan lengkapkan maklumat penting yang diperlukan bagi menyelesaikan rumus. Kita lihat bentuk yang pertama, bentuk A. Okey, maklumat yang dah diberi adalah tingginya iaitu 3 cm. Maklumat kedua yang ada,
2 cm iaitu lebarnya. Baiklah, lebar dan tinggi dah lengkap. Tetapi panjangnya tidak diberi. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari maklumat tersebut. Kemudian bentuk B. Bentuk B panjangnya sudah diberi iaitu 4 cm. Lebarnya tidak diberi. Tingginya juga tidak diberi. Jadi maklumat ini kita perlu cari sebentar lagi. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk C. Panjangnya diberi 5 cm. Lebarnya 8 cm dan tingginya 3 cm. Jadi maklumat C lengkap. Jadi seterusnya kita lengkapkan maklumat yang kita perlukan iaitu panjang A dan lebar dan tinggi bentuk B. Baiklah, kita perhatikan panjang A terdapat tanda sempang 2 di situ. Jadi kita cari maklumat yang sama dengannya. Jadi dia sama dengan panjang B. Kita perhatikan panjang B. Kita lihat garis yang setentang pada maklumat panjang B. Jadi panjang B adalah 4 cm. Jadi kita tuliskan pada maklumat A, panjang A iaitu 4 cm. Baiklah, maklumat panjang A telah lengkap. Seterusnya kita cari maklumat pada bentuk B. Kita perhatikan lebar. Lebar yang terdapat pada bentuk B. Kita perhatikan garis setentang dengannya. Lebar pada bentuk B. Kita perhatikan lebarnya. Ada tak maklumat yang sama dengannya? Baiklah. Jadi maklumat lebar B sama dengan lebar bentuk C. Jadi kita boleh tulis lebar pada bentuk B iaitu 8 cm. Seterusnya kita lihat pula tinggi bentuk B. Kita nak cari tinggi bentuk B. Kita perhatikan garis setentang dengannya. Garis setentang dengannya adalah sama. Jadi maklumat di situ kita dah boleh lihat panjang sebahagian daripada tinggi B adalah 6 cm. Jadi kita perlu cari sebahagian yang lain. Kita perhatikan di situ sebahagian yang lainnya adalah sama dengan tinggi bentuk C iaitu 3 cm. Jadi kita boleh tulis maklumat di situ 3 cm. Jadi T iaitu tinggi bagi bentuk B adalah 6 tambah 3. Jadi maklumat tersebut kita tulis pada bahagian tinggi B. Baiklah, semua maklumat telah lengkap. Apabila telah lengkap, kita teruskan dengan langkah yang seterusnya. Langkah ketiga, kita selesaikan rumus. Baiklah, rumus yang kita gunakan adalah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi, kita selesaikan satu persatu. Baik. Isi padu A 4 cm darab 2 cm darab 3 cm. Kita masukkan semua maklumat yang ada pada bentuk A dalam rumus yang kita gunakan. 4 darab 2 darab 3 kita akan dapat 24 cm padu. Seterusnya B. Maklumat pada B kita masukkan dalam rumus iaitu 4 cm panjangnya, lebarnya 8 cm dan tingginya 9 cm. Baiklah, nombor yang sebegini kadang-kala kita tak dapat congak dengan betul ataupun dengan cepat. Jadi kita boleh buat dalam bentuk lazim di sebelahnya. Jadi kita dapat jawapannya 288
cm padu. Kemudian C, 5 cm darab 8 cm darab 3 cm. Jadi dalam bentuk pengiraan sama ada dalam bentuk congak ataupun dalam bentuk lazim, kita akan dapat jawapan 120 cm padu. Seterusnya kita cari jumlah keseluruhan bentuk gabungan tersebut. Jadi A tambah B tambah C. Kita tambahkan ke semua isi padu yang kita selesaikan sebentar tadi. A 24 cm padu, kita tambahkan dengan B 288 cm padu dan kita tambahkan dengan C iaitu 120 cm padu. Kemudian teruskan pengiraan, boleh buat dalam bentuk lazim dan kita akan dapat jawapan 432 cm padu. Sekian penerangan ringkas daripada cikgu. Semoga kamu beroleh kefahaman dan manfaat daripada perkongsian Pak Cikgu pada kali ini. Baiklah, selamat mencuba dan selamat membuat latihan.